أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal, yang mana kitab Al-Mukhtasar Al-Latif adalah kitab yang membincangkan tentang hukum hakam fiqh, bermula daripada salat dan lain-lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muka surat apa? 35. Katanya, wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati wa sayyidil 'abidi ta'limu awladihim as-sighar wa 'abidihim ma yajibu 'alaihim ba'da bulughihim min at-taharati والصلاة والصيام وغير ذلك، ويعرفهم تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والمسكر، وتحريم الكذب قليله وكثيره، والغيبة والنميمة وشبه ذلك، ويعلمهم أنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف، ويعرف الصبي علامات البلوغ، ويعرف الصبي علامات البلوغ أنها ب15 سنة أو بالاحتلام أو بالحيض في المرأة، وأجرة من يعلمه هذا في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. Maksudnya, wajib ke atas ibu bapa dan pemilik hamba sahaya untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka yang masih kecil dan atau hamba-hamba mereka tentang perkara-perkara yang diwajibkan ke atas mereka setelah balik, seperti perkara yang berkaitan bersuci, solat, puasa dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budak ataupun anak-anak kita hak yang masih kecil, hak yang budak balik lagi, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah hak yang mumayyiz dah, yang keduanya hak yang tak mumayyiz lagi. Maksudnya anak kita hak yang tak balik lagi, ada hak yang mayyiz dah, ada hak tak mayyiz lagi. Hak mayyiz dah contoh umur dia 8 tahun, contoh umur dia 9 tahun. Dan ada sebahagian daripada budak dia mayit awal, umur 6 tahun cerdik dah. Jadi budak ni apabila mayit dah ni, dia menerima dah pembelajaran. Adapun kalau budak dak mayit lagi, dia tidak terima pembelajaran. Umur baru 2 bulan, ajar khabar benda pun dak reti benda lagi. Baik, umur 2 bulan ajar kepada anak tu, kena ingat kena semayang apabila besar lagi. Tu gurau-gurau boleh, tapi ajar tak jadi. Tak boleh zina haram, tak boleh curi haram. Okey, tu budak hak yang tak mayit, maksudnya dia tidak menerima pembelajaran. Okey, budak hak yang boleh belajar dah adalah budak mayit, budak pandai dah. Ketika budak tu mayit, tak balik lagi, dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf sebab dia tak balik lagi, walaupun dia mayit dah. Maka apabila dia bukan mukallaf, maka tidak ada bebanan syarak di atas dia. Maksudnya tidak ada benda yang diwajibkan kepada dia. Kalau dia melakukan dosa sekalipun, dia tidak berdosa sebab dia bukan mukallaf. Walaupun
Dia cerdik dah, tapi oleh kerana tidak balik lagi, maka dia bukan mukallaf. Cuma ketika budak saat ni tu mumayyiz dah, maka menjadi kewajipan kepada kedua ibu bapa dia mengajar dia, ajar dia benda-benda hak yang akan menjadi kewajipan kepada budak tu setelah daripada budak tu balik. Dan benda-benda hak yang diharamkan oleh syarak kepada mukallaf melakukan, kena khabar ke dia. Jadi ketika dia berusia 7 tahun ke atas, ayah dia saat ni tu, mak dia kena ajar benda hak yang perkara hak yang diwajibkan, benda hak yang perkara yang diharamkan. Dia kena ajar bermula daripada i'tiqad, lepas tu berkenaan dengan hukum hakam fiqh, lepas tu ajar berkenaan dengan akhlak. Ni 3 perkara ni kena ajar. Dia kita dalam bab akidah kita ada fardu ain dalam bab akidah, kita ada fardu ain dalam bab fiqh, dan kita ada fardu ain dalam bab tasawuf. Jadi kita kena ajar dah budak-budak saat ni tu sebelum daripada balik. Itu menjadi kewajipan kepada kedua ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pengarang kita kata lagu nak wajib. Wajib ni maksud dia benda kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dosa. Jadi kalau ibu bapa dah ajar, dosa ibu bapa. Dosa sebab benda sebab dah ajar. Dah hamba dah ajar warna, hamba pun tak apa nak pandai kau. Okey. Kalau dah nak ajar, dia tahu dah kelas-kelas fardu ain. Kita alhamdulillah di tempat kita ni boleh dikatakan kelas-kelas fardu ain di merata tempat ada. Setengah daripada masjid itu, setengah masjid itu siap buat pula kelas fardu ain terbuka untuk ahli qaryah. Baik. Okey, itu di antara benda yang comel lah, yang dilakukan oleh pihak AJK masjid. Mungkin masjid ni ada juga buat kan, mungkin masjid ni ada juga buat. Okey, itu benda yang terbaik lah. Jadi itu lah menjadi kewajipan tu, menjadi kewajipan kepada ibu bapa. Apabila anak dia saat itu besar dah sikit, ada balik lagi, tapi mayit dah, mesti dia kena ajar berkait dengan bersuci, berkait dengan semayang, puasa. Dan dia kena khabar kepada anak saat itu tentang pengharaman zina. Tak boleh zina, tak boleh liwat, curi, minum arak dan perkara-perkara yang memabukkan. Tengok, hendaklah memberitahu mereka perkara-perkara yang diharamkan seperti perbuatan zina, liwat, mencuri, minum arak. Kita kena khabar maksud curi itu. Kadang-kadang budak tak tahu curi itu lagu mana. Curi ni adalah kita ambil barang orang tanpa izin daripada tuang dia, tu curi lah tu. Kamu budak-budak kan dia pergi kedai, dia tengok ayah dia ambil, ayah dia ambil, ayah dia ambil. Dia tengok ayah dia ambil, dia tengok ayah dia bayar. Baik, dia gitu pergi kedai boleh ambil je, dia pun ambil attack. Kita kena khabar dah. Kita kata tak boleh curi ambil barang orang, tak boleh, tak baik. Dosa, Tuhan marah. Curi tu benda, curi ni kita ambil barang orang tanpa izin daripada tuang dia. Jadi kalau kita nak, kita minta jangan curi barang orang, kita khabar. Itu benda kewajipan kepada ibu bapa. Baik, berminum arak dan apa-apa yang memabukkan, menipu sama ada sedikit ataupun banyak, cakap pelawak, kita kena khabar tak boleh, haram cakap pelawak. Mengumpat, duk kata ke orang haram. Jangan pula kita yang duk didik anak. Duk jumpa bini, lelaki bini, lelaki dengan bini, kau ngumpat ke orang. Anak pun duk dengar je. Rupanya anak belajar daripada perbuatan kita. Dia budak ni dia belajar, ataupun kita ni kita belajar kadang-kadang daripada perkataan, kadang-kadang daripada perbuatan. Dan pembelajaran melalui perbuatan adalah lebih kuat memberi kesan berbanding dengan pelajaran melalui perkataan. Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama adalah lisanul hal ataupun lisanul ahwal aqwa min lisanil aqwal. Maksudnya lidah bagi perbuatan waktu dia lebih kuat daripada lidah bagi perkataan. Maksudnya perbuatan dia lebih memberi kesan berbanding dengan perkataan. Baik, mengadu domba jadi batu api dan yang seumpama dengannya. Start daripada kecil lagi kita didik anak kita saat itu berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjauhi perkara yang dilarang, melakukan perkara yang diwajibkan, yang diperintah. Hendaklah mengajar kepada mereka bahawa apabila sudah balik, maka mereka termasuk dalam kalangan mukallaf. Ada balik lagi tak apa, kalau balik lagi mukallaf lah. Maksudnya ada bebanang syarak. Ada benda hak yang wajib kena buat, ada benda hak yang haram tak boleh buat.
Tapi le ni bukan kata buat tak boleh buat, le ni pun tak boleh buat juga. Cuma le ni kalau buat taklah sampai ke dosa, tapi akan datang kalau buat dosa lah. Jadi walaupun tak dosa le ni, tapi kita kena latih untuk tinggal benda hak yang diharamkan agar mudah untuk kita tinggal apabila kita mukallaf akan datang. Ajar dia gitu sesa. Kenalkan kepada mereka tanda-tanda balik. Nak tahu balik mana? Khabar alamat balik. Yang pertamanya sama ada berumur 15 tahun ataupun bermimpi. Bermimpi ni maksudnya keluar mani atau keluar haid bagi kanak-kanak perempuan. Kena ajar belaka ni. Benda ni sebenarnya bukanlah payah sangat nak ajar. Tetapi kadang-kadang sibuk. Ayah sibuk, mak sibuk, jadi terabai benda hak yang berkait dengan fardu ain terhadap anak. Tiba-tiba anak umur 18, 19 masih lagi tak tahu cara semayang. Tak tahu cara semayang. Allah Rabbi, tak nyanyi ke budak. Tak tahu cara semayang sebab ayah dia, mak pak dia duk sibuk cari benda harta dunia sampai ke mengabaikan benda kewajipan hak yang perlu diterapkan kepada anak. Jadi ajar diri. Kalau tak boleh nak ajar, suruh diri belajar dengan orang lain. Kita alhamdulillah di tempat kita banyaklah orang boleh hajar ni, banyak sangat orang hak yang boleh hajar. Tinggal lagi kita mari kedok. Gitu je. Baik, ada orang hak yang ambil berat tentang anak, tapi kita rasa dan kita yakinlah orang hak yang duk mari surau masjid ni memang pasti akan mengambil berat tentang anak ataupun terhadap pendidikan agama anak. Hak yang masalahnya mak ayah dia hak dak mari surau baladah. Tu mak ayah dia saat itu dah ambil berat dah tentang agama. Untuk diri dia jauh pula lah nak ambil berat tentang agama kepada anak-anak dia. Baik. Dan upah kepada mereka yang mengajarkan perkara-perkara tersebut kepada anak-anak adalah daripada harta anak-anak. Dia kita apabila anak kita benda wajib kena belajar benda hak fardu ain. Lepas tu kita pergi cari tok guru untuk ajar fardu ain. Jadi kalau sekiranya perlu kepada upah, perlu kepada bayar kepada orang ngajar, maka sebenarnya kewajipan siapa hak yang bayar ialah kewajipan tu kepada kedua bapa. Tapi daripada harta siapa? Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya harta itu adalah daripada harta kanak-kanak tersebut sekiranya kanak-kanak itu mempunyai harta. Maksudnya tak salah. Maksudnya gini, tak salah ayah ambil pitih anak untuk bayar pembelajaran anak. Tak salah. Walaupun anak saat itu tidak balik lagi. Tapi bukanlah maksud wajib kena buat gitu. Jadi kalau ayah dah ambil pitih anak, pakai waktu ambil pitih ayah ataupun waktu ambil pitih mak, tak ada masalah. Tapi daripada segi hukum, pada asalnya boleh ibu bapa mengambil upah pembelajaran fardu ain untuk kanak-kanak tersebut daripada duit anak itu. Jadi katakanlah anak tu ada duit raya dia sebagai contoh. Duit raya dia. Ataupun mak dia mati, ada saka dia. Sebagai contoh, ada saka dia. Ataupun ayah dia mati, ada saka dia. Maka mak dia, ayah dia, walaupun anak yatim. Ni kita kena faham ni duit anak yatim. Ni nak cerita hak yang pada asal begitu. Pada asalnya adalah bayaran pembelajaran yang berkait dengan fardu ain diambil daripada harta yang dimiliki oleh kanak-kanak. Baik. Namun sekiranya mereka tidak mempunyai harta, maka ia wajib ke atas orang yang bertanggungjawab memberi nafkah ke atasnya. Siapa yang bertanggungjawab? Kalau ada ayah, ayah. Kalau tak ada ayah, taki. Dia sebenarnya lepas daripada ayah mati, hak yang wajib bagi nafkah bukan mak dia. Masyarakat kita ni dia tak faham. Dia ingat mak hak yang wajib bagi nafkah. Bukan. Dia sebenarnya apabila ayah mati, hak yang wajib bagi nafkah kepada kanak-kanak tersebut adalah datuk sebelah ayah. Sebab datuk sebelah ayah mengambil tempat ayah. Baik, itu kita kena faham. Lepas kalau tak ada belaka, barulah pergi kepada mak dia. Jadi mak dia ni dia sebenarnya lepas daripada datuk. Tapi kita kadang-kadang anak kita mati, ada setengah daripada masyarakat kita anak kita mati, kita nak cara. Sedangkan kewajipan nafkah kepada cucu kita daripada anak lelaki. Ingat, cucu daripada anak lelaki. Cucu daripada anak lelaki sebenarnya menjadi tanggungjawab kepada kita ketika ayah dia meninggal dunia. Sebab dikira anak kita tau. Anak kita. Dia berbeza dengan cucu daripada anak perempuan. Cucu daripada anak perempuan dia sebab bank ayah dia, patut ayah dia bank kepada ayah dia pula. Jadi kau ayah dia dululah. Tapi kalau sekiranya tak ada orang lain, barulah wajib atas kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya kata dia, faslun wa syurutus salati sittah ma'rifatu waqtiha kama taqaddam wa istiqbalul qiblah illa fi an-nafilati fi as-safar wa satrul 'awrati wa taharatul hadatsain wa taharatul najasati fi ath-thawbi wal badani wal makan wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha. Maksudnya syarat-syarat sah sembahyang. Okey, kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu berkait dengan syarat sah sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sembahyang tu ada rukun, begitu juga sembahyang ada syarat-syarat dia. Dia syarat sembahyang dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya nama dia syarat wajib, yang keduanya nama dia syarat sah. Okey, beza lagu mana di antara syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib adalah ketika mana seseorang itu cukup syarat wajib, maka wajib atas dia sembahyang. Kalau tak cukup syarat wajib, maka tak wajib atas dia sembahyang. Syarat wajib yang pertamanya Islam. Orang kafir tak wajib sembahyang. Orang kafir tidak wajib sembahyang. Tetapi tidak wajib, maksud orang kafir tidak wajib sembahyang adalah tidak wajib nisbah kepada tuntutan hukum dunia. Tetapi di akhirat tetap orang kafir diseksa kerana tidak sembahyang. Yang keduanya mesti kena berakal. Orang gila tak wajib sembahyang. Bahkan orang gila apabila dia telah siumang daripada gila dia, tidak wajib dia qada sembahyang hak yang ditinggalkan di zaman gila dia. Melainkan ada pengecualian. Melainkan kalau orang gila saat itu kecuaian dia punca daripada dia kerana dia jadi gila. Ada tak? Punca daripada kesalahan dia jadi gila. Ada. Contoh dia bahan pay kuda parok sangat kan dulu kan. Dulu pay kuda kuat. Pay kuda ni tak pernah kuat mana dah. Orang-orang ngisaklah cerita, hamba pun tak tahu juga. Puak-puak dia cerita. Baik. Sebab ada juga hak yang dia dengar-dengar tu hak yang ngisak. Ada. Hak yang mari dengar you dengar. Ada kok, jangan main. Lepas tu masa kita dah buat-buat, dia cerita lah kita. Ayo cerita. Dulu pay kuda memang kuat. Mai kena sutir tu 3 hari 3 malam tak tidur. 3 hari 3 malam tak tidur. Mai kena puluh hutih, mai tak tidur. Jeng putus buaya tu. Putus buaya. Last sekali bahan nyapu lah. Buat kereta tepi jalan. Baik. Jadi punca dia gila saat ni tu, punca dia diri dia. Punca daripada kejahatan dia, kecuaian dia sampai ke dia jadi gila. Maka dia nak sembahyang tak sah. Baik, dia nak sembahyang masa ketika dia gila. Tiba-tiba dia sembuh lepas daripada setahun ke 2 tahun ke, maka wajib dia kena qada balik. Sembahyang hak yang ditinggal di zaman gila, kerana gila saat itu terjadi kerana dia. Adapun kalau gila keturunan, gila asal, tiba-tiba sampai suatu hari sembuh sebagai contoh, maka dia tidak wajib qada balik sembahyang yang dia tak sembahyang di zaman gila. Okey, yang keduanya mesti kena berakal baru wajib sembahyang. Orang gila tak wajib sembahyang. Yang ketiganya adalah balik. Kanak-kanak tak wajib sembahyang. Cuma wajib atas kedua ibu bapa suruh kanak-kanak sembahyang ketika kanak-kanak berusia 7 tahun dan dia mumayyiz. Okey, berapa dah? 3. Yang keempat, mesti kena suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang tidak suci daripada haid dan nifas, perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas tidak wajib sembahyang. Okey, itu syarat wajib sembahyang. Baik, syarat wajib sembahyang yang pertamanya Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya adalah balik, yang keempatnya adalah suci daripada haid dan nifas. Dia berbeza dengan syarat sah. Syarat sah lain. Syarat sah ni bukan dia. Apabila orang ni cukup syarat ni, maka sah sembahyang dia. Tak cukup syarat ni, tak sah sembahyang dia. Okey, itu perbezaan di antara syarat sah dengan syarat wajib. Katanya syarat-syarat sah solat 6 perkara. 6 perkara ni hak yang disebut dalam buku kita. Sebenarnya dia ada lagi lebih daripada 6 perkara sebenarnya syarat sah. Dia syarat sah yang pertama hak yang tidak disebut di sini adalah mesti kena Islam. Islam adalah syarat sah yang pertama. Jadi orang kafir kalau sembahyang tak sah sembahyang dia. Cuma dia tak sebut dalam buku ni Islam kerana Islam ni bukan sembahyang saja, bukan setiap ibadat yang perlu kepada niat, maka syarat sah dia mesti Islam. Sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, baik, semua perlu kepada Islam. Orang kafir tidak sah sembahyang.
Orang kafir tidak sah semayang dia. Baik, dah ada ke orang kafir semayang? Kalau kita fikir ada ke orang kafir semayang? Berapa tak ada? Ada? Di zaman Rasul ada orang kafir semayang? Ada. Cuba fikir benda orang kafir semayang di zaman Rasulullah. Golongan munafiqun. Golongan munafiqun adalah golongan yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dia orang kafir. Orang munafiqun ni orang kafir dia. Dia semayang ke tak? Dia semayang. Belakang Rasulullah dia semayang. Sah tak semayang dia? Tak sah. Semayang dia tidak sah. Sebab dia bukan Islam. Islam ni bukan Islam dua orang saja. Islam zahir dan batin. Maksudnya zahir di Islam, hati pun di Islam. Orang-orang munafiqun dia menzahirkan Islam tapi dia menyembunyikan kekufuran. Okey. Dari zaman kita, di zaman Rasulullah sebab dia takut. Dia takut orang pula dia, sahabat-sahabat pula dia. Tu dia semayang. Dari zaman kita tak ada takut dah. Murtad molek-molek ada zahir secara terang-terang dalam Facebook dan seumpamanya. Baik. Di zaman kita ada orang kafir semayang? Ada. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada orientalis. Ada sebahagian daripada orientalis yang dia belajar hukum hakam. Dia belajar. Ada sebahagian daripada orientalis dia alim. Tahu. Banyak dia tahu. Dia belajar lagi. Ni peradaban Islam, hukum hakam, dia belajar tafsir, belajar hadis. Jangan main orang talis, setengah orang talis tu jauh lebih alim daripada kebanyakan orang Islam sebagai orang daripada orientalis, tapi dia tidak memeluk Islam. Dia ada satu buku yang dibuat, yang disusun oleh orientalis, yang mana buku ni banyak jilid, adalah cara dia untuk cari hadis. Buku untuk cari hadis. Okey, kita jumpa satu hadis, kita ambil satu kalimah je, kita buka dalam buku tu, dia akan khabar hadis ni duduk dalam kitab ni muka surat sekian. Orang yang nak boleh buat tahap tu bukan mudah lah. Zaman kita tak apalah, zaman kita ni ada komputer. Zaman ni dia buat sebelum daripada ni. Baik, sebelum daripada timbul komputer dan seumpamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientalis dia mari ke negara orang umat Islam, dia belajar Quran, dia belajar tafsir, dia belajar belaka. Lepas tu qiraat pun dia belajar. Baca Quran fasih molek. Last sekali orang suruh dia jadi itu imam. Sebagaimana yang berlaku di Aceh. Ada Aceh siap jadi itu imam. Mula-mula orang panggil kiai, orang panggil benda macam orang panggil, bukan sana bukan panggil kiai. Maksudnya orang panggil tok guru lah dia. Dari belajar Mekah lama, tapi dia bukan Islam, dia kafir. Baik, lepas tu barulah orang tali baru tahu. Okey, sembahyang dia tidak sah, bukan sah sembahyang dia tak sah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertamanya Islam, yang keduanya syarat sah sembahyang adalah mesti kena mumayyiz. Kanak-kanak yang tak mumayyiz tak sah sembahyang dia. Kanak-kanak tak mumayyiz tak sah. Anak kita umur 2 tahun tak mumayyiz, tengok kita ambil sembahyang, yang ambil sembahyang tak. Dia tengok kita sembahyang, yang sembahyang tak. Adakah sah sembahyang dia? Tak sah. Baik, sebab ia tidak mumayyiz. Begitu juga antara syarat sah sembahyang lagi adalah berakal. Orang gila tidak sah sembahyang dia. Patut hak yang disebut di sini, yang pertamanya mengetahui waktu solat, seperti yang telah dijelaskan sebelum daripada ini. Dia kena tahu waktu solat. Sebelum daripada sembahyang kita kena tahu masuk waktu. Kalau tak tahu masuk lagi ke dak waktunya sembahyang, dah tak sah sembahyang. Masuk ke dak lagi zuhur, berapa sembahyang dulu lah. Tiba-tiba lepas sembahyang, betul ke wali aku ni, betul. Tak boleh. Tak sah sembahyang dia walaupun betul. Sebab masa dia sembahyang saat itu dia tidak tahu waktu masuk. Mesti kena tahu waktu masuk. Sama ada tahu dengan secara yakin ataupun tahu secara zon. Secara yakin ni dia tengok sendiri matahari. Dia tengok, matahari gelicir dah, masuk dah waktu zuhur. Okey, dia sembahyang. Baik, ataupun secara zon, kuat sangkaan masuk waktu, dengar orang bang. Dengar orang bang tu dipanggil kuat sangkaan masuk waktu. Dia tidak yakin sebenarnya. Sebab dia tak yakin, mungkin tak tersalah. Mungkin tu bila tersalah. Dan pernah terjadi tu bila tersalah. Pernah terjadi tu bila tersalah. Dah masjid Padang Kuang benda tahu lah. Pernah tak jadi ke tak. Sedang baru ni bulan Ramadan baru ni kan viral sekejap kan. Hak tu bila bang awal sebelum daripada masuk waktunya bang dah.
Orang pun buka. Lepas daripada buka, Tok Bilal baru bermula kata silap bang. Dah mana? Akang sebab itulah dengar bang ni dia bukan yakin, dia hanya benda sangkaan yang kuat. Sebab mungkin tersalah. Mungkin jang silap, jang sini silap. Ada tak kemungkinan? Ada kemungkinan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tahu waktu masuk dah, sama ada yakin tengok matahari ataupun kita zon kuat sangkaan masuk waktu, sebagai contoh kita dengar Tok Bilal azan, maka boleh dah kita sembahyang. Tapi kalau sebelum daripada kita tahu masuk waktu, tak boleh kita sembahyang. Bangun, rasa lama dah aku tidur Rasa lama dah aku tidur. Malah tengok jam malah dah kali nyembayang dulu. Tiba-tiba memang rebang sungguh. Tapi dia tak dengar pun rebang sebelum daripada ni. Dia tengok pun jam. Matahari pun nak tengok. Dia sembayang gitu. Maka tak sah sembayang dia. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, yang kedua menghadap kiblat. Kecuali ketika solat sunat dalam bermusafir. Syarat sah sembahyang yang kedua mesti kena menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat bagi orang yang dekat dengan Kaabah, yang boleh tengok Kaabah, mesti kena yakin mana arah kiblat. Mesti kena yakin mana arah kiblat sebab dia boleh tengok Kaabah. Duduk dalam Masjidil Haram boleh tengok Kaabah. Jadi mesti kena yakin kiblat. Tapi kita duduk dalam Masjidil Haram lah ni, pakai tengok tu je benda. Pakai tengok tapi tengok tu, pakai tengok dia mozaik dia tu kan. Dia buat straight adab kepada kiblat. Tapi mungkin kau salah nyadak kat belakang ni. Kan kiblat kau ni kan yadak kau tu. Jadi maksudnya kena yakin kiblat ke mana. Manakala kita hak yang jauh daripada Kaabah ni cukup zan, sangkaan yang kuat. Dengan kita berijtihad, kita pada hari ni kita boleh tengok kompah aja. Boleh tengok kompah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali solat sunat dalam bermusafir. Dia di sana ada sembahyang yang tidak disyaratkan kita menghadap kiblat. Okey, selain daripada ada sembahyang yang tidak disyaratkan kita hadap kiblat, iaitu sembahyang sunat ketika kita bermusafir. Kita nak sembahyang sunat ketika kita bermusafir tidak syarat hadap kiblat. Tapi sembahyang fardu mesti kena hadap kiblat. Sembahyang fardu biasa mesti kena hadap kiblat. Kalau kita silap hadap kiblat, maka tak sah sembahyang. Kalau kita silap hadap kiblat, tak sah sembahyang. Kita pergi rumah orang, kita kok mana kiblat? Tak cari tuan rumah tak jumpa. Kok mana kiblat? Kita pun rasa kok ni dah ni sebab rasa kok depan kok ni. Ni rasa depan kok ni. Baik, kita pun sembahyang. Tengah-tengah sembahyang bunyi kiki. Tuan rumah suka. Rupanya tengok kita faham kok lain. Kiblat. Lepas daripada saya ke bawah kita ni, awak ada kat nu, kiblat kok ni. Allah padanglah. Kita kan kadang-kadang kita pergi tempat orang tu kita rasa lain. Kita rasa lain. Kita rasa depan kok nu, kanan kok ni, jadi tukar di tempat kita kadang-kadang kita rasa gitu. Baik, kita silap arah kiblat, maka batal sembahyang. Dia batal sembahyang. Dia kalau kita tengok orang hak yang sembahyang salah kiblat, kita ke bawah. Kita ke bawah. Dia tak boleh nak pusing-pusing. Dia tak boleh nak pusing-pusing mengikut mazhab Imam Syafi'i. Apabila salah kiblat, dia batal. Dia tak boleh nak pusing-pusing. Ada video baru ni orang dan ada banyak orang minta benda tulis isu ni. Ada orang tu dia ngajar, dia kata kalau makmum kalau dia tengok orang silap adab kiblat, maka cara dia adalah dia pegang orang tu, dia pusing orang tu. Okey, itu bukan mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i tak boleh pusing. Dah orang dia mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i batal sembahyang dia. Sebab dia menghadap kiblat adalah syarat sah sembahyang. Jadi ketika seorang tu dah hadap kiblat, maka batal sembahyang dia. Dia boleh nak pusing-pusing gitu, dia kena sembahyang mula. Okey, itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Yang dia cerita tu bukan kaedah mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan yang tak wajib hadap kiblat adalah sembahyang sunat ketika bermusafir. Sembahyang sunat ketika bermusafir tak wajib hadap kiblat. Maksud dia sembahyang sunat ketika bermusafir gini, sembahyang sunat ketika kita sedang bermusafir dalam perjalanan. Hamba ni mau bermusafir ni tadi sebab mau mari daripada Kemasik Daripada Kemasik sampai sini 2 marhalah lebih daripada 2 marhalah.
Maksudnya lebih daripada 80 km hamba mari daripada ke masjid pas sini. Hamba musafir. Kayak nak sembahyang Isyak, hamba mesti wajib hadap kiblat. Hamba wajib hadap kiblat. Sebab hamba bukan berjalan dia bermusafir di sini tengah berjalan. Dia ni di antara sunnah yang jarang orang kita buat. Rasulullah ketika bermusafir Rasul akan sembahyang di atas kenderaan. Rasul akan sembahyang di antara sunnah yang Rasul buat, Rasul sembahyang atas kenderaan. Dan nak sembahyang mana? Sembahyang gitu lah. Dan nak rokok mana? Rokok isyarat. Sujud isyarat. Lepas tu nak diri, sembahyang sunat tak wajib diri. Lepas tu nak ada kiblat mana? Okey, kita khabar dah. Sembahyang sunat ketika dalam perjalanan, dalam bermusafir. Dalam bermusafir dia tidak wajib ada kiblat. Jadi kayak gini kalau kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Dia masalah gugur ataupun tidak menjadi syarat ada kiblat bagi sembahyang sunat ketika bermusafir, dia tidak disyaratkan perjalanan tu jauh. Kita nak pergi bandar je. Kita nak pergi bandar. Daripada Bukit Payung ke bandar ni dah sampai pun 2 marhalah. Berapa kilometer je? Berapa kilometer? 20 kilometer dah sampai sini lah. 20 kilometer tak? Sini ke bandar. 15 kilometer je dekat ke? Sini ke bandar. Jadi kalau kita duduk pada Kuang, keluar daripada pada Kuang saat itu, keluar daripada pada Kuang dikirakan kita bermusafir. Masa keluar daripada pada Kuang, mana keluar pada Kuang sini? Lepas dah syarat keluar je. Keluar dah. Okey, siapa dah syarat saat itu boleh dah kita sembahyang sunat atas kenderaan. Di atas kereta bawa kereta sembahyang atas kenderaan. Baik, sembahyang. Allahu Akbar. Cuma kalau boleh kita hadap kiblat masa akad takbiratul ihram, wajib hadap kiblat masa takbiratul ihram. Kalau tak boleh, tak apa. Okey, akad takbiratul ihram, hadap kiblat kejap. Allahu Akbar. Okey, siapa kat bersyarat lapu megah, pusing tubuh sikit, hadap kiblat gitu. Pusing tubuh je sikit. Allahu Akbar, pusing gini mula. Bawa kenderaan. Gerak banyak dimaafkan. Masuk ria, tekan minyak, tekan berik, dimaafkan. Lepas tu sampai masa habis baca Fatihah, baca sampai masa nak rokok, Allahu Akbar. Tapi jangan rokok teruk kan? Sikit je dah. Lama kan nak nampak depan kan? Sikit je. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tak ada masalah, tunduk je. Biasa kita bawa kenderaan. Biasa kita tunduk gitu. Hak yang bawa kenderaan gitu tu orang hak baru belajar. Orang baru boleh lesen, gitu bawa kenderaan. Tu baru boleh lesen. Kita orang hak boleh lama hak boleh lesen ni, pusing kat tu dak apa, pusing kat ni dak apa, biasa dah. Gitu kan? Orang hak yang boleh lesen, bawa kenderaan gitu lah. Kita ada masalah dah, biasa. Sengit tengah-tengah rasa sakit belakang, buat gitu biasa kan? Jadi aku tunduk sikit masa rokok. Sami Allahu liman hamidah. Sujud rendah sikit, Allahu Akbar. Tapi masih nampak lagi depan. Jangan bahang sujud atas tangan tu. Memang dah nak bawa kenderaan. Nak bawa orang, nak langkah habis orang lah. Baik, tak boleh pula gitu. Ni kena buat. Sebenarnya biar kena buat benda ni. Sebab benda ni di antara sunnah Rasulullah. Biar benda yang pernah dibuat oleh Rasulullah kerap kali biar ada juga buat dalam hidup kita. Baik, maksiat orang banyak duk buat. Bawa kereta lambat tengok anak dara nitah. Gitulah duduk. Lambat tengok orang puan nitah. Sembayang dah. Baik, bukanlah kata wajib sembahyang, cuma tu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dah atas motor ke, atas basikal ke, jalan kaki ke, sama kok jalan kaki. Kita nak jogging ke, dah petang-petang jogging ke, jogging daripada pada Kuang ni sampai ke mana di Nuah, undang sebagai contoh. Lepas tu pusing balik. Okey, keluar daripada Kuang, lalu jogging kau. Sembahyang lah. Allahu Akbar, jalan. Cuma masa akad takbiratul ihram dah kita jalan kaki kan, ada ke kiblat tu. Lepas takbiratul ihram jalan. Sampai masa nak rokok tak apa masalah, tak ada masalah. Rokok macam biasa berapa? Sujud macam biasa berapa? Dah tanah kotor. Kotor tak semestinya haji. Dah Rasulullah dulu bukan sembahyang atas ketika musafir cari masjid dah. Masjid masa zaman Rasul ada berapa peti masjid je. Baik, sembahyang atas tanah tu lah. Dah hak tu lebih comel lagi sembahyang atas tanah. Sebab tempat kita sujud saat ni tu, tempat kita sujud tu akan menjadi saksi di padang di akhirat bahawasanya kita pernah sujud situ. Malu Allah mung ni malu. Nasabah malu orang pakai seksi dak malu kita. Kita nak buat ibadat malu kat orang. Allah komang sungguh. Kita kadang-kadang dak kena letak tempat. Tu bukan malu tu. Tu
Tu tak ada batu kalau gitu. Kalau cakap kita kena beza di antara malu dengan penakut. Nakut gitu bukan malu gitu. Orang buat maksiat tak malu, kita nak buat ibadat kepada Allah. Malu kau orang. Allah kau memang sepandang sungguh. Takut malu. Malu benda. Dah takut tepi jalan, jangan buat tepi jalan masuk. Tengah nu sikit masuk dalam nu sikit. Jadi sebenarnya benda yang kalau kita pandai boleh kita buat sebenarnya. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tak ada kiblat? Ketika kita sembahyang sunat, ketika kita sedang bermusafir, kita sedang dalam perjalanan, duduk atas lori ke, duduk atas kereta ke, duduk atas van ke, atas motor ke, atas basikal ke, jalan kaki ke, boleh kita sembahyang sunat. Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lagi hak yang tidak maksudnya tak ada masalah tidak hadap kiblat ketika kita sembahyang adalah sembahyang syiddatil khauf, bersangatan takut dalam peperangan. Okey, dalam peperangan dimaafkan kalau kita tidak ada kiblat. Sama juga, disamakan juga kalau sekiranya tengah-tengah kita semayang, tiba-tiba berlaku kebakaran. Tiba-tiba setengah kita semayang, rimah lagi, contoh lah, tak rimah. Kita asyik kenyai, benda, tengok beruang lagi. Allah tengah semayang, ada habis lagi dulu. Ada apa, dah batas semayang. Musim ketang lagi. Langgar tunggu pokok langgar apa, guling bati, tak apa. Tak ada masalah guling bati ke. Tak ada masalah batas semayang. Okey, jauh dah daripada dia, sambung semula semayang. Sambung semula, tak perlu semayang mula. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, yang ketiganya menutup aurat. Wajib menutup aurat. Antara syarat sah semayang mesti kena menutup aurat. Menutup aurat ni bukan mesti dengan pakaian. Kita kena faham, bukan mesti dengan pakaian. Kita wajib tutup aurat, bukan wajib pakai pakaian. Ia lainnya. Sebab dia berkata gitu, kita kena sebab dia bersebut gitu. Sebab ada orang puang tak semayang sebab dia tak ada kain mayang. Ada orang puang, dah apa buat mayang? Oh, saya tak bawa kain mayang sebab tu saya tak mayang. Siapa pula kata wajib kena pakai kain mayang? Tengok. Ada tu tak betul tu. Tu dia dosa gitu. Mana boleh buat gitu? Dah awak pakai baju tu tutup aurat dah, tutup aurat. Ada semayang pakai tu lah. Dia bukan wajib pakai kena, kata kita kata kena kan. Ada tak wajib. Dah apa awak nak mayang? Oh, saya dah ingat nak bawa kain. Orang lelaki dah ingat nak bawa kain. Dah luar tu awak kata pakai spender saja ke mana? Dah pakai luar, dah tutup aurat dah, tutup aurat, tutup mayang itu lah. Dia bukan wajib kita pakai pakaian untuk kita semayang. Hak yang wajib tutup aurat. Kalau tak ada kain untuk tutup aurat di tempat kita ni, berlambak lagi benda yang boleh kita tutup aurat. Bahan kotak tepi jalan. Guni pun tak apa. Ataupun tu, daun-daun kayu, daun-daun pokok pun tak apa. Ambil daun, kita sigak-sigak. Allah, payah nak buat gitu. Kan tu kewajipanmu kan? Takkan dalam hal dunia sanggup susah, tapi dalam hal untuk mengabdikan diri kepada Allah tak boleh nak susah sikit. Okey, sebenarnya kalau tak ada pakaian, kita contoh kita pergi ramai-ramai pergi mandi kita kata mandi lubuk gala ke ataupun sekayu ke, kita tok pakaian dalam beg atas tu, kita duduk mandi pakai luar pendek. Contoh je lah, tak ada orang lain tak apa pakai luar pendek. Ada orang lain yang tak boleh. Tiba-tiba beruk buat lari beg kita. Yang orang naik atas pokok ni pernah berlaku beruk buat lari. Buat lari nak buat mana? Nak kerja beruk dah dang. Ada pakaian kita, ke spender tu je lah. Sampai waktu nak semayang, kena semayang. Dan nak mayang gitu, apa nak mayang gitu, daun banyak ambil daun, tutup lah sikit. Tutup aurat. Kalau lelaki antara pusat dengan lutut, tutup. Baik. Tak boleh semayang lagu tu sebab ada benda yang boleh kita tutup aurat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, suci daripada dua hadas. Mesti kena suci daripada dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Orang yang semayang, tapi kalau tidak suci daripada dua hadas, semayang dia tidak sah. Itu kena ingat. Dia dah ingat nak ambil semayang. Dah sah semayang dia. Lepas semayang, Allah dah ingat tak ambil semayang ni. Sebab biasa kita daripada rumah saat ni, kita ambil semayang rumah dah. Ambil semayang rumah dah. Kita mari masjid, kita pakai semayang lalu, hari tu senak beruk. Jadi ketuk dulu atas kereta ataupun ketuk dalam atas motor, atas basikal. Baik. Kita pun memang dah set dalam kepala ni memang nak ambil sembahyang dah
Sampai masjid ambil sembahyang dulu. Tiba-tiba duk dengar Tok Imam baca surah, nak habis surah dah. Jadi apabila nak habis surah ni kita nak kejar rokok. Siapa lupa nak ambil sembahyang. Siapa tu naik cepat-cepat Allahu Akbar. Alhamdulillah dan rokok bersama dengan imam. Dia ingat sekarang ambil sembahyang. Lepas daripada bagi salam nak naik motor baru teringat lah aku dah ambil sembahyang tadi. Sembahyang mana? Sembahyang tak sah. Kena sembahyang mula. Sama juga orang yang dah ingat mandi wajib. Ya sebab di antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Dia bersetubuh lepas daripada pukul 10 bersetubuh. Lepas tu malam main musim bulan 12 ni sejuk biar nak mandi pagi esok nak mandi pagi esok. Bangun pagi esok dah ingat sekarang. Pergi sembahyang. Siap orang tolak jadi tok imam lagi. Allahu Akbar. Lepas daripada tu selesai habis sembahyang. Sudah baru sedarlah aku dah ingat mandi wajib lagi. Ada sah sembahyang. Ada sah sembahyang. Dah makmum saat ni tu kena khabar ke makmum? Tak perlu khabar kalau kita jadi imam, tak perlu khabar. Sebab benda tu bukan benda hak yang zahir. Jadi sembahyang makmum sah berlaku. Kita tu imam seorang je hak tak sah kalau kita jadi tu imam. Ataupun makmum hak yang dah ingat mandi wajib tu saja hak yang tidak sah. Kalau dia jadi tu imam, dia dah sah sembahyang. Makmum sah berlaku. Sebab dia masalah mandi wajib ke tak ni dia tidak ada petanda. Kita orang tu dak mandi wajib, orang ni mandi wajib dia tak ada alamat. Kalau ada alamat tulis atas dahi. Contoh mandi wajib ada tulis. Orang tak ada mandi wajib tak tulis. Sebagai contoh kan. Tu jelaslah kita boleh kenal. Ni tak ada alamat. Sebab itulah dia bukan kira kecuaian daripada makmum, sembahyang makmum sah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu dah ingat nak mandi wajib. Baru seminggu. Dah ingat nak mandi wajib seminggu, dah main sejuk bakal nak mandi lah. Dah ingat mandi wajib seminggu, bakal basuh gitu je. Ataupun kalau mandi pun tak niat. Kan mandi wajib kena niat kan. Lepas baru ingat, Allah, minggu lepas aku junub. Baru ingat, Allah padang lah dah ingat mandi wajib seminggu. Seminggu lah kena qada balik sembahyang. Baik, sebabkan antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada hadas. Yang kelimanya adalah suci pada pakaian, tubuh badan dan tempat solat daripada sebarang najis. Okey, tubuh kita kena suci, badan kita kena suci, pakaian kita kena suci, tempat solat kita kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Sebab yang najis ada dua, najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan contoh sedikit je darah sikit je, nanah sikit je, tu dimaafkan. Baik. Najis yang tidak dimaafkan banyak dah. Tahi, air kecil, darah yang banyak. Maka itu najis yang tidak dimaafkan. Maka kita kena pastikan pakaian kita suci, tubuh badan kita suci dan tempat sembahyang kita mesti kena suci daripada najis tersebut. Seterusnya katanya yang keenam mengetahui perkara fardu dan sunat solat. Kita dalam sembahyang ada rukun sembahyang, ada sunat sembahyang. Okey, kita tahu hak mana rukun, hak mana sunat. Kita kena tahu. Maka itu syarat sah sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa auratul rajuli wal amati ma baina surratiha wa rukbatiha wa auratul hurrati fi as-salati wa 'inda al-ajanib jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain wa 'inda maharimiha ma baina as-surrati war rukbah. Okey, ketika apabila dia cerita antara syarat sah sembahyang mesti kena menutup aurat, maka nak cerita pula tentang aurat. Di aurat ni tak sama. Aurat ni adalah perkara yang wajib ditutup. Tu asal makna aurat. Dia aurat dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya aurat dalam sembahyang, yang keduanya aurat nisbah kepada pandangan mata. Dia dua aurat tu berbeza. Aurat dalam sembahyang cukup menutupi warna kulit, walaupun tidak menutupi bentuk tubuh. Berbeza dengan aurat pada pandangan mata. Aurat nisbah kepada pandangan mata bukan setakat kena menutupi warna kulit, bahkan kena menutupi juga bentuk tubuh. Jadi maksudnya kalau orang puang tu dia tutup belaka aurat dia. Aurat dalam sembahyang dia tutup belaka, tapi dia pakai baju ketat gelemak. Baju getah dia pakai. Allahu Rabbi. Tengok keju macam lanjang dah tengok. Tapi warna je lain. Hak ni baju getah dia warna hitam. Hak tu je beza. Beza warna je. Okey, sebagai contoh, ia sembahyang daripada segi hukum sah, tapi perbuatan tersebut makruh. Maksudnya, apa nak cerita benda? Syarat menutup aurat dalam sembahyang hanya
yang diwajibkan adalah menutup warna kulit sahaja. Bentuk tubuh tidak wajib tutup. Berbeza dengan pandangan mata. Okey, orang puang mesti kena tutup aurat di depan orang lelaki. Tutup aurat maksudnya mesti kena menutup warna kulit dan menutup bentuk tubuh. Kalau kulit dia tutup dah, tapi bentuk tubuh tidak tutup lagi, maka tidak memada. Sama juga orang lelaki depan orang puang dia kena tutup aurat. Tutup aurat tidak memadai hanya menutup warna kulit, mesti kena tutup bentuk tubuh. Ada orang kita ni payah dak atas kepala, naik basikal dia pakai seluar ketat tau. Lepas tu kawasan burung tu ada sarang pula. Nampak sungguh. Kita banyak sungguh bukan bertipu Ke dak saya tengok, kan bersorang je tengok nampak hak tu tak boleh tu. Tu piyah dah terpalik. Dah kira piyah dah terpalik. Tak serebang pun tak boleh. So kata piyah. Tak serebang. Pak serebang atas kepala. Tapi pakai luar ketat tau. Punggung nampak twing gitu. Tapi dah nampak warna kulit je. Tak boleh harang gitu Dah ustaz awak. Dah kira ustaz Ustaz bukan hukum. Tu kita kena faham. Jangan awak kira gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita ada beza syarat tutup aurat dalam sembahyang yang lain daripada syarat tutup aurat pada pandangan mata. Okey, kita tengok bagaimanakah aurat lelaki dan perempuan dalam sembahyang dan luar sembahyang. Katanya hak aurat lelaki dan hamba sahaya. Okey, kita di sana ada lelaki, dah kira lelaki tu orang merdeka ke hamba ke, dan di sana ada hamba sahaya. Dia hamba sahaya al-amah, hamba sahaya perempuan. Jadi hamba perempuan. Ini tak ada. Ni dulu. Iaitu antara pusat dan lutut. Dia aurat orang lelaki dalam sembahyang adalah anggota yang di antara pusat dan lutut. Sama juga aurat hamba perempuan dalam sembahyang anggota di antara pusat dan lutut. Okey, itu aurat dia. Pusat dan lutut dia tidak termasuk dalam aurat. Pusat sendiri dan lutut bukan aurat. Dia auratnya adalah anggota yang di antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut bukan aurat. Cuma wajib kena tutup sebahagian pusat, wajib kena tutup sebahagian lutut. Bukan semua lutut, sebahagian lutut. Wajib kena tutup sebahagian lutut untuk menyempurnakan penutupan aurat. Jadi pada asalnya aurat adalah anggota yang di antara pusat dan lutut. Manakala lutut dan pusat bukan aurat. Cuma wajib kena tutup sebahagian daripada pusat dan sebahagian daripada lutut untuk menyempurnakan penutupan aurat. Itu kita kena faham. Jadi kalau orang pakai seluar, duduk betul-betul atas kepala lutut. Hak yang bawah saat ni tu nampak. Maka sebenarnya memada dah. Sebab hak yang dia bukanlah wajib. Kena ingat lutut bukan aurat. Kita lutut, tutup sebahagian lutut adalah untuk menyempurnakan penutupan aurat. Atau kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang lelaki dia pakai kain ataupun dia pakai seluar, hak yang bawah lutut atas pusat, tapi luruh belakang ni tak nampaklah sebab dia kena tutup bahagian atas dan bahagian keliling. Luruh belakang ni tak nampaklah. Jadi kalau hak jenis gemuk, siap ada luruh macam lokang belakang, jadi ke atas nampak punggung, kalau tengok ke atas tu tidak memadai. Dia kena tutup benda bahagian atas dan bahagian keliling. Bahagian bawah tak wajib tutup. Bahagian bawah tak wajib tutup. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau orang tu pakai kain pelekat, dia kan pakai kain pelekat, lepas tu dia tubuh besar pula kan. Masa dia sujud, nampak peha. Sebagai contoh nampak peha, tapi nampak kat bawah kaki, maka tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia kira bawah. Dia kira bawah. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala wa auratul hurrati fi salati wa 'inda al-ajanib jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Jadi hak ni insya-Allah kita sambung semulalah hak ni. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Boleh kalau ada kemusykilan, boleh juga kita dengar sekejap. Ada tak pertanyaan dalam 2 minit? Ada nak tanya benda berkait dengan apa yang kita bincang saat ni?
Okey, kita tengah sembahyang, lepas tu kita tengok atas belakang tu imam tak cicok. Alah, padanglah. Okey, lagu mana kita? Jadi apabila belakang tu imam ada tak cicok bukan najis yang dimaafkan. Jadi bermakna sembahyang tu imam tidak sah. Apabila sembahyang tu imam tidak sah, apa yang diwajibkan kepada makmum tersebut adalah mufaraqah dengan imam. Jangan ikut imam. Ada lagi ikut imam. Benda? Kita nak pahala berjemaah. Ada apalah pahala berjemaah dapat dengan niat. Maksudnya kan kita nak sembahyang berjemaah. Tiba-tiba ada keuzuran sehingga kita tidak boleh berjemaah, dapat pahala jemaah. Sebab kita niat untuk sembahyang berjemaah. Boleh faham kan? Baik. Jadi kita tak boleh ikut imam dah sebab imam batas sembahyang. Okey. Tu imam kita kena ke bawah, kita ke bawah. Imam belakang tu imam ada tai cicak. Imam tengok mana. Baik. Kalau tai cicak sungguh, maka wajib kepada tu imam tersebut ulang balik sembahyang dia. Kita kena ke bawah kepada tu imam. Kalau dah nampak tak ada masalah. Kalau dah nampak tidak menjadi masalah. Melainkan kalau tak kubah duduk atas belakang tu imam. Itu tak boleh. Sebab itu jelas. Sebab sekarang kita beza di antara benda yang jelas, benda yang tidak jelas. Kalau tak kubah jelas atas belakang. Apa tak kubah? Mai duduk ikut lagi makmum belakang, dah jadi gitu. Okey, kita tengok jelas ataupun tidak. Jelas Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, orang tu semayang pakai luar 3 suku. 3 suku ni maksudnya bawah lutut dia mayang pakai luar bawah lutut. Okey. Kita macam mana hukum dia? Sah tak semayang ni? Okey, kita nak tengok sah ke tak, kita kena tengok wajib kepada dia menutup aurat. Aurat dia lagu mana? Aurat dia kalau orang lelaki di antara pusat dan lutut. Jadi bermakna kalau pakai luar 3 suku, atas pusat, bawah lutut sah. Sah. Cuma kalau mari masjid buat lagu tu, dia panggil tak ada maruah lah lagu tu. Memang sah, tapi satu lagi kita kena jaga juga maruah. Baik. Mai hak teruk lagi, benda ustaz jemputan khutbah Jumaat. Contoh kita kata ustaz jemputan khutbah Jumaat pakai gitu je. Allahu Rabbi, nangung kali pengusi masjid tu. Dah apa salah ke? Kang aurat antara pusat dengan lutut. Ya betul dah antara pusat dengan lutut, tapi kita kena ra'i juga. Tak boleh lawak lagu tu. Dia kalau zaman orang pakai semayang tak pakai baju belakang tu lain. Tu lain. Macam kita dulu kan, orang-orang tua dulu pakai kain batik. Biasa pakai kain batik. Budak-budak muda pun ramai je pakai kain batik. Gi mari. Tapi zaman kita tak dah. Cerita kain pakai kain batik gi basteng, gi bandar orang ni. Okey, maksudnya kena ra'i juga dah. Keadaan sekarang, keadaan setempat, tak boleh dah pakai suara 3 suku je. Mari semayang di masjid. Tapi bukanlah menyebabkan tak sah semayang. Bukan. Wallahu a'lam. Semayang tetap sah. Okeylah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.